Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, bersyukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita peluang, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nafas untuk sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala pinjamkan kepada kita pada hari ini, mudah-mudahan menjadikan diri kita ni semakin hampir kepada Allah. Dengan nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Dengan nikmat tangan, dengan nikmat kaki, dengan nikmat telinga, dan dengan segala nikmat yang ada pada diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kita kepada dirinya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada video ini saya ingin mengkongsikan sedikit ilmu berkaitan dengan pemakanan ataupun berkaitan dengan makan dan minum lah. Yang agak sinonim dalam kehidupan seharian kita, yang di mana masing-masing pun suka makan. Saya sendiri pun suka makan, tuan-tuan dan puan-puan di rumah pun mungkin suka makan, Cik Syukri pun mungkin suka makan juga. Lagi-lagi kalau dihidangkan lauk-lauk yang orang kata agak-agak sedap. Jadi kita semua pun suka makan. Tapi tanpa kita sedar, dalam apa yang kita makan tu kadang-kadang boleh membawa kepada kebinasaan. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak kongsikan ilmu berkaitan faedahnya kita berlapar dan binasanya kita apabila kita ni terlalu kenyang atau sentiasa berasa kenyang. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, saya rujuk daripada kitab tersebutlah, karangan Syekh Qadir Mandili. Dalam kitab tersebut menyatakan faedah apabila kita ni lapar, apa yang kita dapat faedah apabila kita ni duduk dalam keadaan lapar, dan apa binasanya kalau kita ni sentiasa rasa kenyang. Walaupun bukan daripada hadis Nabi SAW, tapi mungkin orang kata pantang larang, dan mungkin pengalaman daripada para ulama untuk sama-sama kita jaga, pelihara diri kita. Sebab apa? Kalau ikut kaedah saintifik pun kadang-kadang doktor pun bukan bagi makan banyak pun. Apatah lagi dalam agama pun, dalam agama Islam pun kita tak digalakkan untuk makan berlebihan. Dan kalau boleh, macam contoh, kita ni kadang-kadang orang Islam lebih digalakkan berpuasa, sebab tu ada puasa sunat. Lagi-lagi ada hikmah daripada apa yang kita buat pada bulan Ramadan ni, iaitu berpuasa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, yang saya nak kongsikan yang pertama, iaitu tentang berkaitan dengan faedah daripada lapar. Dalam kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Qadir Mandili menceritakan ada beberapa. Di antaranya saya terus cerita poin dia sahajalah. Yang pertamanya, faedah daripada lapar iaitu ringan hati sehingga mendapat ia kesedapan dalam beribadah. Bila seseorang tu dia tidaklah selalu rasa kenyang, maknanya dia tu kurang makan. Bila kurang makan, rasa lapar tu ada. Tapi tidaklah lapar sampai kan tidak bertenaga ke tidak. Bukan, dia hanya makan sekadar isi perut sahaja. Jadi dia dapat apa? Ringan hati sehingga mendapat ia kesedapan dalam beribadah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya diri tuan-tuan dan puan-puan, sama ada kita ni kenapa malas nak beribadah? Mungkin salah satu sebabnya ialah mungkin terlalu banyaknya makan. Bila makan banyak, berbuka dengan murtabaknya, dengan roti johnnya, dengan air sirap bandungnya, dengan apa lagi, nasinya, ayam perciknya, ayam goleknya. Bila nak sembahyang maghrib, agak-agak pukul 8 ke pukul 5 minit, 10 minit lepas makan. Tantah maghrib pukul 8 suku. Kita tanya masing-masing lah. Saya pun muhasabah dengan diri saya, tuan-tuan dan puan-puan pun muhasabah dengan diri tuan-tuan dan puan-puan. Jadi nak kata
faedahnya bila kita orang kata kurang makan. Tak, bila kita ni kurang makan dan beribadah tu rasa senang. Ataupun contoh yang lain, kalau misal kata kita makan ni terlalu berlebihan, tak, lebih-lebih lagi pada waktu berbuka, tak, tengok-tengok terawih tak larat dah. Sebab apa? Sebab perut dah penuh. Tak, perut dah penuh. Lepas tu datanglah mula rasa malas, tak, datanglah mulanya rasa mengantuk dan sebagainya. Tak, jadi sebab itulah faedah daripada lapar tersebut, kita ni hati kita jadi senang, jadi ringan untuk kita beribadah, sehingga dapat kelazatan dalam kita beribadah tersebut. Dan itu poin yang pertama. Yang kedua iaitu cerdik hati. Bila orang tu dia tidaklah kerap makan, maknanya macam saya katalah, tidak makan banyak, apa yang dia dapat iaitu cerdiknya hati. Kerana kenyang itu menyebabkan kebodohan. Ataupun bahasa kita yang mudah, kalau otak tu benak, kalau boleh ajar diri tu supaya jangan makan banyak. Kalau duduk pondok dulu, saya mengaji dulu, ustaz tak bagi makan banyak. Ustaz marah lagi makan banyak. Tapi nak buat macam mana? Makanan orang bagi syukuri tak? Orang banyak bagi sumbangan. Jadi nak kata kita kena makan juga lah. Orang masak siap-siap dah, kita kena makan dah. Lepas tu bila masuk kelas mulalah mengantuk. Jadi nak kata orang yang makan banyak ni, kalau rasa diri tu macam kenapa aku belajar tak ingat, untuk anak-anak, untuk kawan-kawan, untuk adik-adik belajar tak ingat, kenapa belajar susah nak masuk, mungkin disebabkan terlalu makan banyak. Sebabkan makan banyak tu menyebabkan jadinya, orang kata bahasa mudah, benaklah, bahasa kasar sikit. Dalam kitab Penawar Bagi Hati tu, Syekh Qadir Manili bagi tahu, iaitu boleh membuat jadinya kebodohan. Jadi kalau boleh dielakkanlah. Bila kita ni kurang makan, hati tu jadi cerdik, fikiran kita jadi cerdik. Itu yang kedua. Yang ketiga, memecahkan keinginan untuk melakukan maksiat. Bila makan banyak, kira nafsu akan membuat-buat. Bila nafsu membuat-buat, mudahlah kita nak buat maksiat. Kita kalau boleh jauhkan diri kita daripada maksiat. Sebab apa? Bila berlakunya maksiat pada diri kita, adanya kebinasaan pada diri kita. Sedangkan hidup kita ni, tugas kita diciptakan semata-mata hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagi pada bulan Ramadan ni, kita kena lebih beribadah. Macam mana orang kata, macam mana kita beribadah pada bulan Ramadan tu biar lebih, macam mana nak bagi tahu? Kalau bulan biasa beribadah 5/10, tapi kalau boleh bulan Ramadan tu 10/10 kalau boleh. Macam itulah. Jadi kalau misal kata kita ni makan banyak, takut menjerumus diri kita masuk ke dalam lembah maksiat. Itu yang ketiga. Dan yang seterusnya, dapat mengawal nafsu daripada melakukan kejahatan. Berkaitan dengan nafsu ni, saya seronok nak menceritakan. Saya suka nak ceritakan macam mana mula-mula nafsu diciptakan. Nafsu diciptakan waktu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan nafsu. Allah Subhanahu Wa Taala tanya nafsu, "Wahai nafsu, engkau siapa? Aku siapa?" Allah Subhanahu Wa Taala tahulah nafsu nak jawab apa, tapi Allah Taala nak tunjuk kepada kita. Nafsu, engkau siapa? Aku siapa? Nafsu jawab apa? Nafsu kata, engkau aku. Nafsu sombong. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk letakkan nafsu tu di dalam neraka selama 1000 tahun. Di dalam neraka selama 1000 tahun. Jadi nafsu tu duduklah 1000 tahun dalam tu, bawa keluar. Bila bawa keluar, Allah Subhanahu Wa Taala tanya pula, nafsu, engkau siapa? Aku siapa? Nafsu jawab pula, engkau lah. Aku. Nafsu jawab lagi, maknanya kerah lagi, dah duduk dalam neraka pun still lagi kerah kepala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat untuk letakkan dia pada tempat, orang kata neraka yang sejuk. Ada juga neraka yang sejuk, tak tahulah neraka ke macam mana, tapi tempat tu sejuk, yang dinamakan Zamharir, tak silap saya. Zamharir. Jadi tempat tu sejuk, kalau duduk dalam tu hancur tulang tu. Nak kata tempat tu sejuk. Bila duduk 1000 tahun pada tempat Zamharir tu, dikeluarkan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala tanya pula, nafsu, engkau siapa? Aku siapa? Nafsu jawab, engkau, aku. Masih lagi kerah kepala. Duduk tempat panas pun kerah kepala, duduk tempat sejuk pun kerah kepala.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan letak dalam neraka balik, tapi tak payah bagi makan. Tak payah bagi makan. Tak sampai beberapa hari ataupun masa tak sampailah, macam contoh duduk neraka Zamharir 1000 tahun lamanya. Tapi duduk pada satu tempat tu yang tak dibagi makan, terus meraung nak minta keluar. Sebab apa? Sebab tak tahannya lapar. Jadi dekat sini nak menceritakan Allah Subhanahu Wa Taala bagi clue ataupun bagi cara macam mana kita nak tundukkan nafsu kita, iaitu dengan jangan bagi makan. Ataupun kalau kita tak makan susah juga, maknanya kurang makan lah. Bila kurang makan kita boleh jinakkan nafsu kita. Jadi daripada situ hikmah daripada kita ni kurang makan. Ataupun faedah daripada lapar tersebut, kita boleh tundukkan nafsu kita, insya-Allah. Baik, yang seterusnya menghilangkan rasa mengantuk untuk beribadah. Kalau misal kata malam-malam nak bangun untuk bertahajud, kalau boleh elakkan makan malam supaya kita senang nak bangun untuk bertahajud. Yang seterusnya mensedikitkan harta. Bila kita ni kurang makan, maknanya duit kita tak payah fikir lah. Kalau setakat makan bubur saja berapa ringgit. Ini nak makan nasi kandak, berapa ringgit dah nasi kandak, duit kena ada. Nak makan pizza, duit kena ada. Nak makan KFC, duit kena ada. Jadi nak kata kalau misal kata kita ni orang kata kuat makan, duit mesti kena ada. Jadi kalau misal kata kita ni orang yang jaga makan, maknanya tidaklah makan berlebih-lebihan, kita tak payah fikir duit pun. Makan sekadar ada sahaja. Jadi itu kebaikan daripada lapar. Baik, yang seterusnya mensedikitkan harta dunia, menghilangkan rasa mengantuk. Okey, habis dah. Okey, jadi itu di antara beberapa faedah daripada kalau misal kata kita ni kurang makan ataupun sentiasa berasa lapar. Itu beberapa faedah lah daripada faedah lapar. Baik, yang seterusnya kita pergi pula kepada kebinasaan apabila selalu kenyang. Yang ni penting ni tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita nak elakkan benda ni. Bila ada je binasa pada diri kita, takut nanti Allah Subhanahu Wa Taala murka kepada kita. Jadi yang tu yang kita nak elakkan. Yang pertama, ini kebinasaan kalau kita lapar. Yang pertama, hilang rasa kesedapan dalam beribadah. Betul tuan-tuan dan puan-puan, kalau misal kata kita ni makan banyak, rokok pun rasa nak muntah dah. Sujud pun rasa nak termuntah dah. Sebab apa? Sebab perut banyak sangat dengan makan. Jadi kalau boleh dielakkan supaya kita ni terlampau kenyang. Kita dielakkan supaya terlampau kenyang. Dan yang kedua iaitu menambah keinginan nafsu. Tadi dah cerita dah. Cara untuk kita tundukkan nafsu ialah kurangkan makan. Tapi kalau makan berlebihan, nafsu akan membuat-buat. Itu yang boleh terjerumus kepada kebinasaan tu. Jadi dielakkan. Yang seterusnya, hilang rasa kasihan kepada fakir miskin. Sebab apa pula hilang kasihan pada fakir miskin sedangkan kita makan je? Yalah, kalau dah selalu kenyang, boleh rasa ke macam mana orang miskin rasa? Tak boleh rasa dah. Sebab apa? Sebab selalu kenyang, dia lupa yang ada orang sekeliling dia yang tak boleh makan. Jadi hilang kasih sayang pada orang miskin. Berbeza pula dengan orang yang sentiasa rasa lapar. Dia tengok orang miskin, dia tahu susahnya hidup orang yang tak ada duit ni, nak makan pun susah. Dia akan rasa kasihan pada orang yang lapar. Jadi dekat daripada situ kita dielakkanlah supaya rasa kenyang. Okey. Baik, yang seterusnya lemah daripada mengingati dan menghafal akan ilmu yang bermanfaat. Makan banyak ni nak menghafal agak susah. Untuk adik-adik yang hafiz Quran, untuk kawan-kawan, untuk ibu-ibu, untuk ayah-ayah yang nak hafal Quran tu, walaupun 1, 2, 3, 4 ayat susah nak hafal. Mungkin salah satu sebab makan banyak, kurang makan. Bila kurangkan makan, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala atas izin Allah mudah nak menghafal Quran. Ataupun mudah nak menghafal bait-bait ataupun hadis daripada Nabi SAW. InsyaAllah cuba try. Kita tak cuba lagi. Jangan kata tak boleh lah ustaz, tak boleh juga. Cuba dulu, kurangkan makan, cuba dulu. Baik, yang seterusnya, orang yang kenyang dia akan kerap kejamban. Itu memang nyatalah. Bila dah selalu makan, dia akan kerap ke tandas. Dalam kitab bagi tahu dia akan kerap kejamban. Berbeza dengan orang yang beriman dan kurang kenyang. Berbeza, orang tu beriman dan dia tu tak makan banyak. Dia boleh fokus dengan
ibadah dia. Dia boleh fokus dengan ibadah dia. Yelah, dia tak sibuk dah pergi ke tandas, dia tak sibuk dah hulu hilir keluar masuk tandas. Dia boleh fokus akan ibadah dia tanpa ada rasa tak selesa pada perut. Kejap-kejap nak ke tandas, kejap-kejap nak ke tandas. Tak, dia boleh fokus pada ibadah dia. Baik, seterusnya. Okey, habis dah. Okey, itu di antara kebinasaan apabila seseorang tu selalu rasa kenyang. Jadi ada dua tajuk yang saya kongsikan pada hari ini. Yang pertama, faedah daripada lapar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk balik dengan apa yang saya cakapkan tadi. Dan kemudian kebinasaan, kalau kita ni sentiasa rasa kenyang. Apa akan jadi pada diri kita kalau kita ni sentiasa rasa kenyang? Okey, habis. Dan suka saya nak kongsikan sedikit lagi. Boleh Syukri? Okay, boleh. Jadi pangkat bagi mensedikitkan makanan dalam Islam. Okey, kita dalam makan ni, pemakanan ni ada 3 pangkat. Ada 3 pangkat untuk kita nak sukat jumlah makanan kita. Dalam Islam ada 3 pangkat. Kita tengok adakah kita tergolong daripada 3 pangkat tersebut. Yang pertama, makan hanya sekadar untuk membetulkan tulang belakang, untuk selesa beribadah dan memelihara daripada binasanya akal dan kesihatan. Makan hanya semata-mata untuk betulkan tulang belakang, untuk senang beribadah dan jaga akal supaya tidak rosak dan jaga kesihatan supaya tidak sakit. Itu pangkat yang pertama. Tak, maknanya hari ni orang makan pakat pulun je, sebab tu sampaikan ada penyakit dan sebagainya. Itu orang kata makan ikut pulun je. Tapi pangkat yang pertama, iaitu mereka yang makan hanya semata-mata untuk betulkan tulang belakang dan hanya semata-mata untuk jaga akal fikiran dan jauh daripada mudaratnya kesihatan. Itu ya pangkat yang pertama. Pangkat yang kedua, okey, cukup sekadar makan setengah cupak sehari. Setengah cupak sehari. Makan hanya sekadar setengah cupak sehari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya diri masing-masing, aku ni makan nasi sehari berapa banyak? Dalam Islam kata yang pertama tadi makan hanya sekadar betul tulang belakang. Yang kedua, makan setengah cupak sehari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya diri masing-masing, aku ni makan sehari ni berapa banyak? Kalau kita tengok Sayyidina Umar dan para sahabat, diorang ni makan apa? Diorang ni hanya makan segantang gandum dalam masa 7 hari. Seminggu segantang gandum sahaja. Berapa banyak tuan-tuan dan puan-puan? Nak kata sikit bandingkan dengan kita ni, jauh. Beras 5 kilo tu berapa hari je boleh habis tu kalau kita. Tapi tengok macam mana Sayyidina Umar dengan para sahabat yang lain, diorang makan hanya segantang gandum dalam masa 7 hari. Aduh, macam manalah kita, memang kalah dah. Agak-agak dua dah saya cerita. Dah tergolong ke belum tuan-tuan dan puan-puan dalam 2 golongan ni? Baik, yang ketiga iaitu yang terakhir, iaitu cukup sekadar secupak sehari. Cukup sekadar secupak sehari. Itu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tanya diri masing-masing. Saya pun muhasabah diri saya lah. Okey. Yang pertama, makan hanya sekadar betulkan tulang belakang. Yang kedua, makan setengah cupak sehari. Ya, setengah cupak sehari. Okey. Yang ketiga iaitu makan secupak sehari. Jadi adakah kita tergolong daripada tiga pangkat ni? Okey. Jadi kalau seseorang makan melebihi daripada 3 bahagian di atas, maka dia tergolong daripada kalangan mereka yang makan banyak. Kalau 3 perkara yang saya sebut tadi, kita tidak tergolong, maka kita ni tergolong daripada kalangan orang yang makan banyak, bukan lagi orang yang zuhud. Ini saya kata, saya ni zuhud, tapi makan lebih daripada secupak sehari, makan lebih daripada secupak. Itu bukan zuhud, ataupun itu bukan orang yang menahan lapar. Itu tak dikategorikan dalam kitab penawar bagi hati. Baik, dan yang terakhir, okey, yang terakhir sekali, jumlah makan seharian dalam Islam. Okey, kita tanya diri kita masing-masing dulu. Sehari kita makan berapa kali sehari? Okey, normal kita manusia biasa kalau duduk di Malaysia ni sehari 3 kali mungkin. Okey, 3 kali makan. Pagi sarapan, tengah hari, lunch dan dinner, makan malam. Okey, jadi kita nak tengok dalam Islam betul ke macam tu? Okey, dia pun ada pangkat-pangkat juga. Dia ada 3 pangkat. Yang pertama, yang paling tinggi pangkatnya
ialah mereka yang lapar selama 3 hari atau lebih. Maknanya makan hanya sekali dalam masa 3 hari atau lebih. Jadi kita ni boleh ke tuan-tuan dan puan-puan? Tak? Itu paling tinggi ni. Ini pangkat yang paling tinggi. Kita sehari tak makan pun menggelupur dah. Betul? Syukri? Tak, saya pun kalau tak makan nasi sehari, aduh, habis dah. Tak? Tak boleh makan nasi pun, biar boleh makan pun tak apa dah. Tak? Tapi nak tahan 3 hari atau lebih, tak boleh. Tak? Tapi dalam Islam, itu cara dia. Itu pangkat paling tinggi. Orang yang betul-betul dia ni pelihara diri dia. Tak? Dia tak makan 3 hari atau lebih. Okey, itu pangkat yang paling tinggi. Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia paling lama agak-agak berapa hari? Dia paling lama 6 hari. 6 hari dia lapar dan hari ke-7 dia makan. 6 hari dia lapar, hari ke-7 baru dia pulut. Macam kita tiap-tiap hari pulut. Jadi tak boleh tergolong daripada kalangan orang yang jaga makan ataupun orang yang lapar, tak boleh tergolong. Itu pangkat yang pertama. Pangkat yang kedua ialah mereka yang makan 2 hari sekali je. Itu pangkat yang tengah-tengah. 2 hari sekali. Boleh tak? Tak boleh juga. Tapi tak apa, kita boleh. Orang kata buat slow-slow lah. Okay? Buat slow-slow. Itu pangkat yang kedua. Dan yang terakhir sekali, dan yang paling rendah, yang ni paling rendah. Kita tengok, kita tergolong tak daripada kalangan ni. Dan yang paling terendah sekali ialah mereka yang makan sehari hanya sekali. Yang ni paling orang kata rendah lah. Tak, kalau betul kita ni zuhud, orang tu kena makan paling kurang sekali sehari. Tak, kalau betul orang tu, saya pelihara diri saya daripada kenyang, dia mesti syarat dia paling rendah makan sekali sehari. Tapi kesimpulannya, ada pun mereka yang makan sehari 2 kali. Maknanya tak tergolong lah daripada kalangan 3 pangkat yang saya ceritakan tadi. Tak? Macam mana kita manusia biasa 3 kali sehari. Tapi kalau misal kata lebih sekali dalam sehari, tak tergolong lah. Tak? Jadi daripada situ kita muhasabah lah diri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Saya cakap ni untuk diri saya, terutamanya untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tak? Mudah-mudahan kita ni terpelihara daripada perkara-perkara yang tidak elok lah. Contohnya salah satu, makan banyak tu satu perkara yang tidak elok. Dan dalam kitab tersebut, tak silap saya, dia mengatakan makan banyak ni salah satu kejahatan. Makan banyak ni salah satu daripada kejahatan. Jadi kalau boleh dielakkanlah supaya kita ni makan banyak. Kebetulan kita pun nak masuk raya dah. Jangan nanti raya pergi tibai macam-macam. Jarang-jarang tak apa tuan-tuan dan puan-puan. Jarang-jarang tak apa, seminggu sekali ke, sebulan sekali ke. Jangan kerap-kerap. Tapi kita hari ni kerap-kerap. Kalau ada shell out depan mata, habis. Kena ada macam-macam lauk pauk dekat depan mata, habis. Lagi-laginya kita nak dekat raya ni, walaupun PKP, Subang ni meriah. Betul Syukri? Ya, betul. Subang ni meriah. Pergi sana ada kedai, pergi sini ada kedai. Nak kata kita ni, orang kata Alhamdulillah tempat kita ni tak ada lagi kes lah orang kata waktu PKP ni. Tapi orang kata bahaya juga macam tu. Ya. Cuma nak kata Alhamdulillah, turun rahmat tempat kita boleh lagi cari-cari makan dekat kawasan Subang ni. Jadi secara kesimpulannya, saya pesan pada diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita jaga diri kita supaya tidaklah terlalu kenyang. Dan pelihara diri kita dan praktikkan pada diri kita supaya kita ni sentiasa rasalah lapar. Biar rasa lapar tu bukannya tidak makan langsung, tidak. Maknanya makan sikit daripada biasa. Jadi sekian saja daripada saya. InsyaAllah mana yang kurang, tuan-tuan dan puan-puan, saya minta maaf. Saya pun masih lagi belajar, masih lagi muda, perlukan bimbingan daripada orang-orang yang mahir. Jadi insyaAllah Cik Syukri pun saya ucap terima kasih banyak sebab jemput saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita pada malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Walaupun malam-malam paling malah pun sekurang-kurang bangun untuk 2 rakaat sahaja. Itu paling malah lah. Saya cakap untuk diri saya juga insya-Allah. Jadi sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.